Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yasir wala tu'assir ya karim. Pertama sekali Cik Man ingin mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan ruang pada malam ini untuk kita bersama-samalah berkongsi ilmu. Jadi pada malam ini Cik Man membawakan sedikit perkongsian yang bertajuk Kismis Sultana Emas yang Tidak Ternilai. Ya, Kismis Sultana Emas yang Tak Ternilai. Jadi mungkin korang confused ataupun ada yang tertanya-tanya berkenaan dengan tajuk. Jadi Kismis Sultana ini salah satu daripada produk untuk memastikan kesihatan yang berkualiti, produk untuk menjaga kesihatan, berusaha untuk memastikan kita menjaga kesihatan, berusaha untuk memberikan produk yang terbaik, berkualiti, insya-Allah. Okey. Cuma sebelum tu kita nak bincang tentang dalam kehidupan kita ni antara perkara yang kita suka sekali ialah antara perkara yang disukai orang ataupun yang dicari-cari orang, yang digelai orang adalah emas. Ya. Emas ni daripada zaman dulu lagi dah ada dah, daripada sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Dalam bahasa Arab kita panggil az-zahab. Okey, dalam bahasa Arab emas ini kita panggil az-zahab. Okey. Emas ini menjadi nilai mata wang daripada dulu sampailah sekarang. Cuma sekarang ni kita pakai dolar lah, itu sebagai mata wang, orang kata fiat, mata wang kertas, tapi sebenarnya ia dinilai berdasarkan emas. Dan emas ni merupakan salah satu daripada ciptaan Allah yang sangat bernilai, yang menjadi kegunaan manusia zaman bersamaan daripada dulu, daripada zaman kuno dulu sampailah zaman sekarang dan akan berterusan. Nabi pun memang sebut dalam hadis berkenaan dengan emas, iaitu hadis berkenaan dengan jual beli az-zahab bil-zahabi. Okey, jual beli tukar ganti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum. Ada 6 item yang Nabi sebut di dalam hadis itu. Maka apabila nak menukar emas dengan emas, mestilah berlaku secara serentak, yadan biadin. Tidak boleh berlakunya sebarang penangguhan. Kalau berlakunya sebarang penangguhan, maka akan berlakulah riba. Okey, ini salah satu daripada hadis yang Nabi menyebut tentang emas. Bermakna emas itu memang wujud dalam kehidupan kita dan suatu perkara yang diiktiraf, yang bernilai dan yang diperlukan. Yang keduanya, emas juga merupakan salah satu daripada perhiasan wanita. Di dunia ini, Allah menghalalkan kaum wanita untuk menggunakan emas sebagai perhiasan. Sebab kita tahu bahawa perempuan ini Allah jadikan makhluk yang suka dan cintakan perhiasan, kecenderungannya kepada perhiasan. Maka atas hikmah itulah Allah membenarkan ataupun menghalalkan pemakaian emas di kalangan wanita. Tetapi tidak dibenarkan pemakaian emas di kalangan lelaki. Maknanya lelaki tidak boleh pakai emas lah. Dan juga barang-barang yang lain seperti sutra haram untuk lelaki. Kecuali kalau lelaki nak pakai emas bagi yang terdesak ataupun bagi tujuan-tujuan penting, seperti lelaki yang nak buat gigi emas ataupun nak buat hidung emas, berlaku pada zaman Nabi dulu, yang tu tak apa. Tapi semata-mata untuk membuat perhiasan daripada emas, maka hukumnya haram. Ada dalil yang disebut oleh Nabi SAW. Maka oleh yang demikian, Islam membenarkan wanita memakai emas, dan emas itu memang suatu perkara yang disukai oleh wanita. Ya, ada kedai emas, macam-macam nama kedai lah.
Dan perempuan kalau pergi kedai emas tu, kalau setengah orang yang tak boleh nak kawal tu memang dia meroyan, menjerit dan seumpamanya lah, kan itu perkara biasalah. Cuma walaupun Islam membenarkan wanita memakai emas, cuma kita sebagai orang Islam yang dididik dengan dengan akhlak-akhlak Islam, mestilah bersikap bersederhana di dalam mengumpul harta dunia ini. Mestilah bersikap wasatiyah, mestilah tidak melampaui batas, ya. Sebab kita pun tahu antara kewajipan-kewajipan di dalam Islam ini adanya zakat. Wajib membayar zakat, dan antara harta yang wajib dizakati itu ialah emas, perak, pendapatan kita, ya, gaji kita, sebarang pemperolehan kita, haiwan-haiwan ternakan, kemudian tanam-tanaman, bijirin, gandum, apa semua tu, buah-buahan, pokok-pokok yang kita tanam, perniagaan, itu antara benda-benda yang wajib kita bayar zakat, termasuk juga emas. Cuma dalam soal emas ni dia ada dua bentuk lah secara umum dah, secara ringkasnya. Pertama, emas simpanan. Yang kedua, emas hulyah, emas perhiasan. Yang wajib dibayar zakat itu adalah emas yang disimpan. Sama ada emas yang disimpan itu adalah emas perhiasan yang tak dipakai, ataupun jongkong emas yang tak ditempa lagi, yang belum dibentuk menjadi emas perhiasan, ataupun yang belum ditempa lagi. Kita simpan dekat dalam peti besi dan seumpamanya. Sementara itu, emas yang dipakai di badan, cincin, gelang, rantai, yang ni tidak wajib dizakat. Kecuali kalau kita memakai emas-emas itu melebihi kadar yang telah ditetapkan oleh syarak ataupun oleh penguat kuasa institusi agama setempat. Sebab apa kita wajib keluarkan zakat juga? Sebab kita tahu bila kita tengok orang, emas ni simbol kemewahan, simbol kekayaan. Orang yang ada emas ni kebiasaannya kita akan katakan dia orang kaya, dia ada duit untuk beli emas. Jadi bila dia pakai emas, dibenarkan, itu tidak ada masalah lah. Cuma kalau dia pakai melampaui batas, melebihi had yang telah ditentukan, antara satu sudutnya akan mendatangkan kecemburuan, ataupun mungkin akan melukakan perasaan orang-orang, hati orang-orang yang tak mampu untuk membeli emas. Maka Islam atas sifat sama ratanya ingin orang kata berkongsi kemewahan itu dengan orang lain. Jadi apa yang kita perlihatkan kepada masyarakat lain itu, kita kalau boleh kena kongsi pada orang lain. Sebab itulah diwajibkan bayar zakat bagi perhiasan yang melebihi kuota ataupun yang melampaui daripada batas yang dibenarkan. Supaya ada rasa perkongsian, supaya kita ada rasa timbang rasa, supaya kita ada rasa ihsan kepada orang-orang miskin ataupun orang-orang fakir yang tidak memiliki emas. Cumanya sebagaimana yang Cik Man sebut tadi, bahawa sebagai umat Islam ataupun orang yang bertakwa kepada Allah, kita mesti menjaga jiwa kita, kita mesti menjaga hati kita ketika kita mengumpul ataupun memiliki barang yang berharga ini, ataupun emas ni lah. Antara yang kita bincang adalah emas ni. Sebab benda-benda ni berkenaan dengan harta dunia. Bukanlah Cik Man kata tak boleh kita nak simpan emas. Boleh, tak ada masalah. Zaman Nabi dulu pun ramai je sahabat yang kaya raya. Ramai sahabat yang kaya raya. Ada sahabat yang diriwayatkan, yang dikaji kisah hidupnya, gaji sebulan dalam 400k lebih. Mana sehari tu dalam lebih dekat 20k gaji sehari. Ada sahabat yang begitu. Tetapi kita tengok diorang tidak ditipu dengan dunia. Pendidikan yang dibawa oleh Nabi SAW benar-benar menjadikan mereka mengumpulkan harta bukan untuk tempolok dan tengkorok mereka sahaja, tetapi mereka gunakan, mereka infak ataupun mereka keluarkan harta mereka yang banyak itu ke jalan Allah. Perjuangan, peperangan, berjihad, sponsor kuda, sponsor kenderaan perang, sponsor alat-alat perang, memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan, membantu anak-anak yatim, anak-anak yang susah, golongan-golongan mustad'afin,
al-masakin, orang-orang miskin, wal fuqara, orang-orang fakir. Okey, jadi mereka membantu. Kita ni, zaman sekarang ni, zaman yang Nabi dah tak ada, dah tinggalkan kita 1400 tahun lebih ni, kita bimbang cara kita mengumpulkan harta tu tak sama dengan para sahabat mengumpulkan harta. Kita bimbang, kita tertipu dengan harta yang kita ada. Maka sebab itu dalam Quran, Allah sebut dalam surah Al-Hadid, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhur bainakum wa takathur fil amwal wal aulad. Maksud dia apa? Ketahuilah, kena ingat bahawa yang dikatakan kehidupan dekat dunia tu tidak lain hanyalah hidup yang berupa bawaan hidup yang berupa semata-mata permainan dan hiburan yang melalaikan serta perhiasan. Okey, perhiasan, anak-anak apa semua. So benda-benda ni tak boleh dijadikan sebagai objektif utama kehidupan. Kamathali ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman. Okey? Maknanya permainan dan hiburan yang melalaikan serta perhiasan yang mengurang. Juga bawaan hidup yang bertujuan bermegah-megah di antara kamu dengan kelebihan, kekuatan dan bangsa keturunan serta berlumba-lumba membanyakkan harta benda dan anak pinak. Sama seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang menghijau subur, menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya. Kemudian tanaman itu bergerak segar ke suatu masa yang tertentu. Selepas itu engkau melihatnya berupa kuning, akhirnya ia menjadi hancur bersepai. Maknanya, bagaimana kita memandang terhadap harta dunia seperti emas dan anak-anak yang kita kumpul, bangga dengan harta, bangga dengan emas permata, bangga dengan anak yang ramai. Sama perumpamaannya seperti pekebun ataupun penanam yang bangga melihat hasil tanamannya yang tumbuh menghijau, tapi lama-kelamaan hasil tanamannya musnah. Daripada hijau mungkin jadi membusuk, warna kuning, kemudian hancur lebur. Maknanya tak lama. Harta dunia ni tak lama. Jadi sebab itu kita kena pesan pada diri kita sendiri supaya berhati-hati, jangan tertipu dengan harta dunia. Jadi golongan perempuan lah. Golongan perempuan yang memakai barang kemas, jangan bersikap riak dan takabur. Kadang-kadang tu dekat sini pakai, ya Allah, sampai ke ketiak pakai. Bila makan dengan orang ramai, mentang-mentang orang ramai tu tak ada emas, dia pula pergi sing-sing lengan nak tunjuk, tolong ambil lauk sebelah sana kan. Dia tunjuk jari dia tolong ambil lauk, siap geling-geling bergoyang-goyang. Niat dia untuk riak ataupun takabur, nak menunjuk yang dia ada harta kekayaan. Maka orang seperti ini ditipu oleh harta benda yang dikumpulkannya. Dia kena ingat, dia wajib bayar zakat. Kalau dia tak bayar zakat, maka harta itu akan menjadi ancaman kepada dia di akhirat nanti. Okey? Itu satu. Kemudian dengan sikap takabur, dengan sikap riak dia itu, menjadikan dia seorang yang berdosa besar. Kita tengok balik kisah-kisah dalam Quran yang menunjukkan orang-orang yang diuji Allah dengan harta kekayaan seperti Fir'aun dan juga Qarun. Tuan-tuan, adik-adik semua kenal Fir'aun dan Qarun. Fir'aun ni tak ada siapa yang lebih hebat jawatan daripada dia. Ya, dalam sejarah manusia lah. Bukan calang-calang orang. Qarun pula dari segi harta tak ada siapa yang lebih hebat daripada dia. Kalau kita nak kata dekat dunia sekarang ni, siapa yang paling kaya? Siapa yang paling kaya dekat dunia? Pengasas Facebook, Mark Zuckerberg tu. Ataupun Bill Gates, founder Microsoft Word. Siapa lagi? Steve Jobs, founder phone Apple. Itulah yang paling kayanya. Sultan itu, sultan ini. Raja Thailand yang paling kaya. Tak. Miskin kalau nak dibandingkan dengan Qarun. Harta yang dimiliki oleh Qarun beribu-ribu kali ganda, jauh lebih banyak daripada apa yang dimiliki oleh individu-individu yang Cik Man sebutkan sebentar tadi dari sudut kekayaan. Tapi akhirnya apa yang berlaku pada dia? Dia takabur, dia berlagak sombong,
Dia mengatakan bahawa segala kemewahan yang dia dapat itu adalah hasil daripada kebijaksanaannya. Dia tak bersyukur. Dia tidak menisbahkan kemewahan itu bersumberkan daripada Allah. Dia enggan membayar zakat. Ya, apabila Nabi Musa minta dia bayar zakat, bukannya rugi pun. Daripada beratus-ratus juta trilion yang dia ada, sikit aja dia keluar, takkan luak harta. Tapi dia tak nak. Manusia ni memang macam tu. Waktu dia susah, korang perasan tak? Waktu kita kurang duit, kita rasa macam nak berzakat tau. Kita rasa macam nak sedekah. Tapi bila kita banyak duit, kadang-kadang kita rasa macam, alamak nak simpan lah. Sayang nak bagi. Ada setengah perasaan kita macam tu. Bila duit kita sikit, kita senang nak bayar sedekah. Sebab kita ada rasa kesusahan. Tapi, bila kita banyak duit, ada waktu-waktu hati kita jadi tamak. Sebab, duit dah banyak ah. Alang-alang nak kumpulkan banyak terus ah. Tak nak bagi sedekah, takut nanti dia luak pula. Bahaya dekat situ. Maka sebab tu, korang pernah ada tak alami tak perasaan macam tu? Na'udzubillah, minta biarlah sekadar lintasan syaitan dan iblis ataupun nafsu kita. Tapi bukan niat kita yang begitu. Okey, mungkin kita pernah alami perasaan yang macam tu. So, akhirnya harta itu benar-benar menjadi ujian. Kita kata kita kesian tengok orang miskin. Kesian tengok orang miskin kan? Sebenarnya kesian tengok orang kaya yang takabur. Orang miskin tu kurang-kurangnya dia ingat Allah sebab dia miskin. Tapi orang kaya, ada yang ingat Allah. Ada orang kaya yang ingat Allah. Tetapi, kalau seseorang itu benar-benar diuji, maka jadilah dia sekumpulan dengan Qarun. Jadilah dia sekumpulan dengan Fir'aun. Mereka mati dalam keadaan yang hina. Kalau siapa pergi Mesir, ada satu tempat nama dia Fayyum. Cik Man pernah pergi situ. Dan dalam perjalanan ke Fayyum itu, ada satu tasik yang luas seperti laut. Dikatakan ya, ni bukan perkataan confirmation, tapi tasik itu berbau hanyir. Dan Cik Man pernah berhenti depan tasik itu, sangat luas seperti lautan. Dikatakan seluas mata memandang tasik itu, kalau korang berdiri tepi pantai lah, korang tengok laut, seluas laut itu, itulah seluasnya harta Fir'aun, harta Qarun yang ditenggelamkan. Dikatakan, wallahu a'lam. Andai kata betul, maka memang kaya gila babe. Kaya gila babeng orang tua ni, kan? Harta Qarun. Sebab tu dia menjadi simbolik kepada sebarang program-program yang berkaitan dengan harta. Dekat Malaysia ni kan, kalau buat family day kan ada pertandingan mencari harta Qarun. Bukan, itu tak sebut harta Qarun, harta Karun. Jadi itu name after him. Sempena nama dia. Sebab dia dalam sejarah manusia terkenal sebagai orang yang sangat-sangat kaya. Sampaikan situasi hidup di kekayaan dia itu menjadi satu simbolik untuk dijadikan sebagai salah satu daripada acara dalam hidup manusia. Alright? So, tengok. Walaupun sepatutnya kita tak adalah nak jadikan nama program Family Day itu sempena nama dia. Sebab dia orang jahat. Dia orang yang tak baik. Tapi disebabkan dia terlalu kaya. Bila sebut kaya je, kita teringat. Dia sinonim dengan Qarun. Dia identik. Dia similar dengan Qarun. Jadi, Qarun benar-benar teruji dengan kekayaan yang akhirnya menjahanam dan merosakkan hidup dia. Dan itu merupakan istidraj. Hati-hati. Ya, hati-hati dengan nikmat yang Allah berikan. Ada orang yang apabila Allah bagi nikmat, dia mensyukuri nikmatnya dan semakin dekat dengan Allah. Ada orang pula ketika dia derhaka dengan Allah, ketika dia melawan Allah, dia tak semayang, nikmat dia makin lama makin banyak. Nikmatnya makin lama makin banyak. Hati-hati. Selain daripada rahmat, kita ada satu lagi istilah yang kita panggil sebagai istidraj. Istidraj. Istidraj ni nikmat, kemewahan yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk yang menderhaka kepadanya. Tak bayar zakat, melawan mak ayah, zalim pada orang, rasuah, riba, tak semayang, tak pernah puasa, ada duit, enjoy, jolly, tak pergi haji, tapi gaji makin lama makin naik, rumah makin lama makin banyak, kereta makin lama bertambah, senang hidup, duit mengalir. Yang ni bukan rahmat Allah. Ini adalah istidraj. Dan Allah memberikan nikmat yang banyak kepada dia, bukan kerana sayang kepada dia, tetapi untuk menjahanamkan dia supaya dia mati dalam ketamakannya. Dia dah buta dah hati dia.
dia dah tak percaya, disebabkan dia ada duit, orang nasihat pun dia tak tahu. Perasan tak, kalau kita ada satu masa kita ada kuasa, kita akan lawan semua benda. Kita tak kisah nasihat orang. Kita tak kisah nasihat orang. Sebab hati kita telah ditutup dengan kemewahan itu. Hati kita telah ditutup dengan kuasa yang kita ada. So, hati-hati bila kita diuji dengan harta dan diuji dengan pangkat dan kuasa. Sebab tu kadang-kadang kita tengok dalam kehidupan kita ni, orang-orang kaya belagak. Kadang-kadang ada sesetengah. Bukan semua. Ada sesetengah orang kaya belagak. Ada sesetengah orang yang berjawatan dia belagak. Cakap main lepas. Dulu masa kau miskin, wah bukan main tunduk, tawaduk. Bila dah kaya, kalau orang nak panggil uncle, pakcik tak nak. Kena panggil jawatan, pangkat kebesaran. Kalau tak dia marah. Dia siap sawan orang. Kau suruh budak tu panggil aku dengan darjah kebesaran aku. Jangan panggil aku pakcik macam dulu. Sekarang aku dah ada darjah kebesaran, kan? Ada setengah orang yang begitu. Tapi tak semualah. Ada orang yang diberikan darjah kebesaran, dia tak kisah orang nak panggil dia pakcik. Tapi ada orang yang setelah diberikan darjah kebesaran, dia mewajibkan orang lain panggil dia dengan darjah kebesaran tersebut. So, kita hati-hati. Kita bimbang kekayaan dan juga harta yang kita miliki, pangkat yang kita miliki itu merupakan ujian yang akan menjahanamkan kita. Sebab tu dalam Quran, dalam surah Al-Isra, Allah ada menyebut larangan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal ard wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung ganang. Kan mendabik dada berjalan, mendabik dada. Macam ada 10 pack dekat badan dia tu, kan. Dengan kekayaan yang dia ada, dengan kunci kereta yang berjenama, dengan bunyi tapak kasut yang berjenama dan seumpamanya, dia nak menongkah langit ke apa? Nak tinggi sangat dia punya hidung, nak sampai ke mana? Tinggi pun takkan setinggi gunung. Kalau dia nak berpijak pun takkan sampai ke dalam bumi. Jadi maka sebab tu Allah melarang. Dan sebab tu kepada sesiapa netizen, terutamanya di kalangan wanita yang mengumpul emas, tolong jangan tertipu. Sebab kadang-kadang Cik Man tengok, ada sesetengah orang, tak kira lelaki ataupun perempuan, dia punya minat dengan emas ni sampaikan dia sanggup berhutang untuk beli emas. Yalah, kita kan kadang-kadang ada suara-suara yang mempromosi beli emas, kumpulah emas. Betul lah benda tu. Emas ni boleh mendatangkan keuntungan, tapi janganlah sampai menyusahkan diri. Rezeki Allah tu banyak pintu. Kita nak cari rezeki jangan sampai menyusahkan diri. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Engkau nak beli emas sampai kau terpaksa pinjam berhutang ahlong dan seumpamanya, tak payahlah sampai macam tu. Kita hidup bersederhana, rezeki akan datang dengan cara yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan terpaksa bergolok, bergadai, jual tanah itu, jual tanah ini, jual rumah. Kau nak tinggal kat mana? Dalam kemah semata-mata untuk beli emas, nak bagi tahu yang engkau ada emas. Tangan ada emas, pulut dakap lah itulah ini, tapi akhirnya makan kais pagi, makan pagi, kan? Terpaksa orang kata ikat perut semata-mata nak membeli emas, nak pakai dekat badan, nak menunjuk pada orang lain, mungkin menyusahkan suami, ataupun suami itu sendiri mendidik isterinya supaya berbangga-bangga, berlawan-lawan dengan orang lain yang memiliki emas. Jadi sikap ini sikap yang ditipu oleh nafsu sendiri dan dipengaruhi oleh syaitan dan juga iblis. Nak beli emas tu boleh, tapi biarlah sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana yang pepatah mengatakan, ukur baju di badan sendiri. Kalau rasa nak kumpul emas, beli yang 50 gram punya, beli yang gram sikit. Kalau ada duit lebih, baru boleh keluarkan untuk setengah kilo ke ataupun 1 kilo. Setengah kilo? Yelah, 50 gram, setengah kilo. Banyak juga tu, babe, kan? 1 kilo pun banyak juga tu. So, pandai-pandai lah. Maknanya, jangan sampai menyusahkan diri sendiri, tak makan, tak minum, kurus kering, semata-mata nak beli emas. Walaupun sebenarnya, kita digalakkan untuk mengumpulkan emas. Tapi berpada-padalah dengan diri sendiri. Ya? Dan satu lagi, kena sentiasa menjaga hati kita, supaya sentiasa tidak sombong, sentiasa tawaduk'.
Walaupun diberikan kemewahan kepada Allah. Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih Muslim, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga, man kana fi qalbihi, sesiapa yang di dalam hatinya mithqalu dzarrah, di dalam hatinya ada sebesar zarah, sekecil zarah, min kibrin, iaitu perasaan takabur, membesarkan diri, walaupun sebesar biji sawi, lebih kecil daripada sekecil biji sawi, sikit aja perasaan takabur, lebih kecil daripada biji sawi apa? Zarah, lebih kecil, atom, apa benda yang makhluk yang paling kecil, walaupun sebesar itu, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga. So kita kena jaga hati kita baik-baik. Jadi duit yang kita ada tu, kalau kita tak mampu nak membeli emas, kita ada ruang yang lain untuk membahagiakan kehidupan kita. Dengan cara apa? Duit yang kita ada tu, kalau tak mampu beli emas untuk bahagiakan diri kita, maka kita ada cara lain untuk menggunakan duit yang sedikit itu untuk membahagiakan diri kita dari segi kesihatan. Maka sebab itu tajuk pada malam ini, Kismis Sultana, emas yang tidak ternilai. Iaitu kismis yang insya-Allah membantu untuk kita memelihara kesihatan sebagai makanan yang mungkin kita boleh jadikan makanan tambahan ke, di waktu lapang ke, bila-bila masa ke, lapar ke tak lapar ke, sebagai makanan yang boleh membantu kita menjaga kesihatan. So daripada kita beria-ria, bergolok bergadai nak beli emas tu, dalam keadaan kita susah, memang tak ada kemampuan, maka kita tumpukan dulu pada benda berharga yang kita mungkin terlepas pandang. Contohnya seperti Kismis Sultana. Dari satu sudutnya, Kismis Sultana ini lebih baik untuk kita menjaga kesihatan. Dia baik untuk kesihatan kita, merupakan snack yang sihat untuk keluarga, dan insya-Allah boleh menjadi pengganti kepada fast food. Okey, antara info yang Cik Man nak maklumkan kepada korang semua tentang Kismis Sultana ini, Afiat Synergy, iaitu keluarga daripada Olive House, memperkenalkan produk terbaru yang hebat dan berkhasiat insya-Allah, namanya Kismis Sultana, dengan harga RM4.50. Harga mampu beli. Harga dia RM4.50, bukan RM450. Okey. Semenanjung lah, ataupun RM8.50 bagi Sabah Sarawak. Jadi apa dia antara info yang menarik tentang Kismis Sultana Afiat Synergy ini? Yang pertama, dia diimport khas dari tanah Iran, daripada Parsi, tanah Iran. Kismis ni tak Syiah lah, kau janganlah risau ya. Kismis ni bukan Syiah, dia makanan. Dia diimport daripada tanah Parsi. Kita tahulah kan, orang belah-belah sana tu menumbuhkan tanaman yang berkhasiat seperti zaitun dan sewaktu dengannya. Kemudian pembungkusannya menarik, dia stand pouch 200 gram dia punya berat. Kemudian mendapat pensijilan dari skim pensijilan makanan selamat tanggungjawab industri, ataupun dia punya kependekannya, abbreviationnya mesti. Kemudian antara ciri-cirinya, dihasilkan daripada buah anggur yang berkualiti tinggi. Okey, anggur korang tahu. Dan seterusnya dikeringkan mengikut proses yang terbaru bagi mengekalkan kualiti dan grade Kismis Sultana. Seterusnya, mempunyai kandungan kalsium yang baik untuk kesihatan tulang. Seterusnya, mengandungi kandungan zat besi dan juga natrium. Ini antara kelebihan ataupun ciri-ciri yang unik yang ada pada Kismis Sultana. Jadi korang boleh layari Instagram, boleh follow Instagram Afiat Synergy ataupun Olive House, ataupun pergi ke website www.olivehouse.my untuk dapatkan produk terbaru daripada Afiat Synergy, iaitu Kismis Sultana. Walaupun dia ni tak bagi kita emas sebiji, tapi insya-Allah dia memelihara kesihatan. Kesihatan ni penting. Miskin kalau sihat boleh berusaha, tapi kalau kaya raya, kalau dah tak sihat, harta tu akhirnya akan habis untuk menanggung perbelanjaan rawatan sahaja. Maka sebab itulah Nabi kata apa?
Ni'matan maghbunun fihi makathirun minan nas as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, iaitu nikmat sihat dan juga nikmat waktu lapang. Jadi cukup setakat itu yang Cik Man dapat kongsi pada malam ini. 9 suku tadi, setiap Ahad. Kita jumpa lagi di minggu hadapan pada waktu yang sama dengan tajuk yang lebih menarik, perkongsian yang lebih menarik insya-Allah. Cik Man minta maaf kalau sebarang perkongsian ini ada kekurangannya. Ya, Cik Man agak behave ya ketika berada di ruangan khas daripada Afiat